Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua. Satu lagi isu hangat saya nak kongsi dengan kamu semua. Satu perkara mengejutkan. Ini peletakan yang paling mengejutkan. Bahkan peletakan jawatan ini serentak diadakan. Tapi sebelum saya meneruskan, siapa yang letak jawatan? Dua pemimpin besar Malaysia yang meletakkan jawatan ini. Saya ingin meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like dan share video ini supaya lebih ramai rakyat Malaysia di luar sana tahu tentang channel ini yang penuh dengan isu-isu hangat, isu-isu politik, isu semasa. Oke, baik, kita teruskan tuan-tuan bersama. Saudara-saudari semua, dua peletakan jawatan paling mengejutkan Malaysia beberapa hari ini. Ini satu respon daripada Najib Razak setelah Tun Mahathir meletak jawatan. Tetapi bukan itu saja. Setelah Tun Mahathir meletakkan jawatan, sudah pasti akan memberi kesan kepada pemimpin-pemimpin di bawah bekas pengurusi pejuang itu. Setelah Mahathir meletakkan jawatan sebagai pengurusi pejuang, sudah pasti yang akan memangku tugas itu adalah anaknya sendiri, Mukris Mahathir. Tetapi dilihat beberapa penerimaan daripada pemimpin-pemimpin di dalam pejuang yang tidak meminati ciri kepimpinan Mukris Mahathir. Dan setelah membuat pernyataan, Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan pula meletakkan jawatan, yaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan mengumumkan peletakan jawatannya bukan kerana tidak menyokong Mahathir, tetapi kerana Mahathir letak jawatan dan tidak menyokong kepimpinan Mukris Mahathir menurut Khairuddin. Satu komen yang paling saya nak kongsi dengan kamu hari ini daripada Najib Razak, bekas Perdana Menteri kita, di Facebook Najib Razak. Dan saya percaya ini komen daripada admin, bukan daripada Najib sendiri. Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan umum letak jawatan semua jawatan hari ini sebab dia hilang keyakinan terhadap kepimpinan Presiden Parti Pejuang. Adakah Tun M turut letak jawatan dalam Parti Pejuang sebab juga hilang keyakinan terhadap kepimpinan Presiden Parti Pejuang, yaitu anak dia Mukris Mahathir, menurut daripada Facebook Najib Razak. Jadi Mahathir sudah meletakkan jawatan pengurusi pejuang dan beberapa tempoh selepas itu Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan pula meletakkan jawatan. Tapi ada satu berita spekulasi daripada beberapa media yang saya lihat. Pejuang perlu kemana? PHPN. Jadi seorang penganalisis politik melalui media yang saya ada baca baru-baru ini yang mengatakan bahwa pejuang perlu menyertai Pakatan Harapan. Pejuang perlu menyertai Pakatan Harapan sebab pada tahun hadapan akan ada beberapa PRN yang akan diadakan. Jadi untuk pejuang menyelamatkan diri, untuk pejuang mengekalkan status mereka, mereka perlu masuk ke Pakatan Harapan, yaitu makna kata masuk dalam kerajaan supaya mereka mempunyai slot untuk masuk dalam PRN pada tahun hadapan di bawah kerajaan. Itu seorang penganalisis politik. Tapi bagaimana pendapat Anda sekiranya pejuang tidak masuk ke Pakatan Harapan tetapi masuk ke Perikatan Nasional, membantu Muhyiddin Yassin, membantu Hadi dan semua pemimpin-pemimpin di dalam Perikatan Nasional? Adakah kita lihat bekas-bekas pemimpin pejuang ini daripada UMNO ataupun daripada PAS, daripada Perikatan Nasional? Jadi tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita tahu, memang di dalam pemimpin PN ada UMNO, bekas UMNO. Dan begitu juga daripada PH, ada juga pemimpin-pemimpin yang dulu adalah bekas ahli UMNO. Jadi menurut Anda tuan-tuan dan puan semua, peletakan jawatan ini, yaitu Mahathir yang meletak jawatan sebagai pengurusi pejuang, dan Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin sendiri pun meletakkan jawatan. Jadi bagaimana komen Anda tuan-tuan dan puan semua? Adakah
pejuang akan join PH ataupun pejuang akan join PN, ataupun paling mengejutkan, adakah pejuang akan bubar? Itu menjadi pertanyaan kita semua. Tapi teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe supaya seluruh Malaysia tahu tentang channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya Tun M buat pendedahan. Saya boleh katakan ini satu pendedahan yang mengejutkan daripada Tun Mahathir. Sudah pasti, walaupun parti beliau kalah teruk, wang deposit beliau dan Mukris pun tak dapat balik, tetapi pembawaan Tun Mahathir ini masih kuat, saya percaya. Cuma rakyat tidak mahu untuk Tun Mahathir menjadi pemimpin lagi. Satu pendedahan mengejut daripada Tun M. Tapi sebelum saya meneruskan berita isu hangat hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber yang sentiasa menyokong channel ini. Dan yang pada hari ini, yang baru di dalam channel ini, saya meminta kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini supaya semua orang tidak terlepas isu-isu hangat daripada channel ini. Oke, baik, kita teruskan. Tun M buat satu kejutan, mendedah alasan kenapa beliau sehingga hari ini dengan kudrat beliau masih tak bersara politik. Walaupun kita tahu selepas PRU15 ada kenyataan yang mendakwa bahwa Tun M akan fokus kepada penulisan beliau. Tetapi pada hari ini, sehingga hari ini beliau masih pengurusi GTA, walaupun sudah meletakkan jawatan sebagai pengurusi pejuang, tetapi beliau hari ini masih lagi sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air. Tun M kata, dedah alasan tak bersara politik, duduk di masjid, kejar akhirat. Wow. Bersara dan duduk di masjid tiada dalam perancangan masa depan Tun Dr. Mahathir. Meskipun tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selepas tewas di kerusi Parlimen Langkawi pada PRU ke-15. Meskipun usianya bakal mencecah 97 tahun pada pertengahan 2023, bekas Perdana Menteri tetap mahu meneruskan perjuangannya yang disifatkannya masih belum selesai, terutama bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu bangsa Melayu. Nampaknya Tun M masih lagi akan mencabar Muhyiddin Yassin, Zaid Hamidi, Anwar Ibrahim, dan semua pemimpin-pemimpin yang tertinggi di Malaysia. Dr. Mahathir melihat masalah membabitkan orang Melayu terlalu dekat di hatinya dan percaya usaha menyelesaikannya adalah jauh lebih penting berbanding kepentingan dirinya, termasuklah atas alasan duduk di masjid untuk mengejar akhirat. Saya nak bersara dari politik sebenarnya. Pada tahun 2002 saya syorkan saya letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Saya nak bersaralah, kata Tun M. Tapi katanya mengejutkan apabila beliau bersara, terdapat banyak perkara berlaku yang tidak disenangi oleh orang ramai. Mereka bertanya kepada saya sama ada boleh tolong atau tidak. Oke, baik tuan-tuan dan puan semua, itu pada tahun 2002. Hari ini sudah 2022, 20 tahun yang lalu. Cerita 20 tahun itu sudah pasti besar perbezaannya. Dengan kekalahan teruk Parti Mahathir pada PRU15, mungkin itu adalah satu message daripada rakyat supaya Tun Mahathir rehat di rumah. Dengan pengalaman 22 tahun sebagai Perdana Menteri, saya faham tentang masalah dan cara mengatasi masalah. Adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Tun Mahathir? Kalau orang tanya boleh ke tak tolong, tapi saya kata sorry lah, saya nak rehat. Saya nak balik ke madrasah, nak sembahyang untuk akhirat. Nampak saya utamakan diri, saya lebih daripada bangsa saya. Katanya dalam satu temu bual eksklusif bersama BH di Yayasan Kepimpinan Perdana. Beliau juga ditanya sama ada dirinya masih relevan dalam politik negara selepas kalah teruk dan hilang deposit dalam PRU15. Dalam PRU15, Dr. Mahathir yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi yang dimenanginya pada PRU14. Bekas Perdana Menteri hanya memperoleh 4.566 undi. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir memberi bayangan akan terus aktif dalam politik.
terutama selagi hikmatnya masih diperlukan untuk membantu orang Melayu. Adakah Tun Mahathir masih relevan? Anda boleh komen di bawah. Tapi bagi saya tuan-tuan dan puan semua, saya tidak mempunyai banyak pengalaman tentang politik, tapi saya lihat sudah tiba masanya untuk Tun Mahathir rehat. Jadi bagaimana pendapat Anda? Sedangkan istrinya sendiri pun ada membuat cadangan untuk Mahathir supaya tetap rehat di rumah. Tetapi beliau masih memilih untuk menerima jemputan-jemputan sekiranya akan datang ke program yang rasmi untuk beliau rasmikan. Sekiranya ada dijemput, beliau akan datang menurut istri Tun Mahathir melalui beberapa media sebelum ini. Bahkan istrinya sendiri yang mendedahkan bahwa Mahathir selalu sakit-sakit badan masa mereka di rumah. Ini kenyataan daripada istri Mahathir sendiri. Jadi sebenarnya istrinya lebih tahu tentang Mahathir. Tetapi Mahathir yang masih berdegil, saya rasa mau ke sana ke sini. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan semua? Anda boleh komen di bawah. Teruskan bersama di dalam channel ini.